Pada suatu ketika dahulu, murid berkeperluan khas sering dipisahkan daripada rakan sebaya mereka kerana dianggap tidak mampu mengikuti pembelajaran arus perdana. Namun, perkembangan pendidikan telah membawa perubahan besar daripada konsep pengasingan kepada penyertaan. Hari ini, pendidikan inklusif bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan bagi memastikan setiap murid mendapat hak pendidikan yang sama. Dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan AI dan pendekatan pengajaran yang lebih fleksibel, sistem pendidikan Malaysia sedang bergerak ke arah pembelajaran yang lebih adil, mesra dan inklusif untuk semua. Pagi semua. Jadi murid-murid, hari ini kita akan belajar berkenaan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif tahu? Setiap murid mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Pendidikan inklusif memastikan tiada murid tercicir walaupun mempunyai ketidakupayaan. Saya merupakan seorang yang mengalami masalah penglihatan. Saya tak dapat melihat apa yang orang lain lihat, termasuklah apa yang cikgu ajar di hadapan kelas. Saya seorang yang mengalami masalah disleksia. Saya sukar membaca tulisan di papan putih dan seringkali menulis secara terbalik. Saya seorang yang mengalami masalah pendengaran. Saya tidak dapat mendengar arahan guru dengan jelas dan panggilan rakan-rakan yang lain. Mengapa pendidikan inklusif penting? Pendidikan inklusif penting kerana ia memberikan peluang yang sama kepada semua murid untuk belajar bersama-sama tanpa diskriminasi, tanpa mengira latar belakang, kebolehan atau keupayaan mereka. Pendekatan ini memastikan setiap murid mempunyai hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualiti dalam persekitaran yang menyokong perkembangan potensi diri secara menyeluruh. Apabila murid berkeperluan khas ditempatkan dalam persekitaran pembelajaran yang inklusif, mereka bukan sahaja memperoleh ilmu akademik, malah berpeluang membina kemahiran sosial, meningkatkan keyakinan diri serta mengembangkan kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama dengan rakan sebaya. Penglibatan dalam aktiviti pembelajaran yang pelbagai juga dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan situasi kehidupan sebenar dan memupuk rasa diterima sebagai sebahagian daripada komuniti sekolah. Pada masa yang sama, murid tipikal dapat mempelajari nilai empati, toleransi dan penghormatan terhadap kepelbagaian melalui interaksi harian dengan rakan yang mempunyai keperluan dan keupayaan yang berbeza. Mereka akan lebih memahami setiap individu mempunyai kekuatan dan cabaran tersendiri, sekaligus mengurangkan stereotip serta sikap prejudis terhadap golongan berkeperluan khas. Oleh itu, pendidikan inklusif bukan sahaja memberi manfaat kepada murid berkeperluan khas, malah membentuk budaya sekolah yang lebih penyayang, saling menghormati dan inklusif, serta menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang adil, harmoni dan menerima kepelbagaian pada masa hadapan.
Walaupun pendidikan inklusif memberikan banyak manfaat kepada murid dan masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi pelbagai cabaran yang perlu ditangani dengan serius. Salah satu cabaran utama ialah kekurangan guru yang mempunyai latihan khusus dalam bidang pendidikan khas. Tidak semua guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk mengendalikan murid berkeperluan khas dalam kelas inklusif. Keadaan ini boleh menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih mencabar, terutamanya apabila guru perlu memenuhi keperluan murid yang mempunyai tahap kebolehan dan gaya pembelajaran yang berbeza. Selain itu, kemudahan dan infrastruktur mesra OKU di setengah sekolah masih belum mencukupi. Sebagai contoh, terdapat sekolah yang tidak mempunyai laluan kerusi roda yang sesuai, tandas khas, atau peralatan pembelajaran yang dapat membantu murid berkeperluan khas belajar dengan lebih selesa. Kekurangan kemudahan ini boleh membataskan penglibatan mereka dalam aktiviti pembelajaran dan kehidupan sekolah secara menyeluruh. Cabaran lain ialah sikap dan tahap kesedaran masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Masih terdapat segelintir individu yang kurang memahami keupayaan dan potensi murid berkeperluan khas. Akibatnya, mereka mungkin berhadapan dengan stereotip, diskriminasi, atau kurang penerimaan daripada rakan sebaya dan masyarakat sekeliling. Situasi ini boleh menjejaskan keyakinan diri serta perkembangan sosial dan emosi murid tersebut. Walau bagaimanapun, cabaran-cabaran ini tidak seharusnya menjadi penghalang kepada usaha mewujudkan pendidikan yang adil dan saksama untuk semua. Kerjasama antara pihak sekolah, guru, ibu bapa, kerajaan, dan masyarakat amat penting dalam memastikan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dengan penyediaan latihan yang mencukupi, kemudahan yang lebih baik, serta peningkatan kesedaran masyarakat, pendidikan inklusif mampu memberi peluang yang sama rata kepada setiap murid untuk berkembang dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Perkembangan teknologi digital dan kecergasan buatan atau Artificial Intelligence AI telah membawa perubahan yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Teknologi ini membuka peluang baru untuk memastikan setiap murid, termasuk murid berkeperluan pendidikan khas, dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih berkesan dan bermakna. Sebagai contoh, aplikasi pembaca skrin membantu murid yang mempunyai masalah penglihatan untuk mengakses bahan pembelajaran digital dengan mudah. Teknologi penukaran teks kepada suara membolehkan mereka mendengar kandungan pembelajaran tanpa bergantung sepenuhnya kepada bahan bercetak. Selain itu, teknologi sarikata automatik dan penterjemahan bahasa isyarat dapat membantu murid yang mengalami masalah pendengaran memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam masa yang sama, kecergasan buatan AI mampu menyesuaikan kandungan pembelajaran mengikut tahap kebolehan, minat dan keperluan individu murid. AI boleh menganalisis prestasi pembelajaran murid dan mencadangkan aktiviti, latihan atau bahan yang bersesuaian dengan tahap penguasaan mereka. Pendekatan ini dapat membantu murid belajar mengikut kadar masing-masing serta meningkatkan motivasi dan keyakinan diri mereka. Bagi murid yang menghadapi kesukaran pembelajaran seperti disleksia, ADHD atau autisme, teknologi digital turut menyediakan pelbagai aplikasi interaktif yang membantu meningkatkan fokus, kemahiran komunikasi dan pemahaman konsep pembelajaran. Penggunaan video animasi, simulasi dan permainan pendidikan juga menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi dalam pendidikan inklusif bukanlah tanpa cabaran. Masih terdapat jurang akses kepada peranti digital dan internet, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Keadaan ini boleh menyebabkan sesetengah murid tidak dapat menikmati manfaat teknologi secara sepenuhnya. Selain itu, tidak semua guru mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk menggunakan teknologi dan AI secara efektif dalam bilik darjah. Oleh itu, latihan profesional yang berterusan perlu diberikan kepada guru bagi meningkatkan kompetensi digital mereka. Pihak sekolah dan kerajaan juga perlu memastikan kemudahan teknologi, peranti digital serta capaian internet
disediakan secara saksama kepada semua murid tanpa mengira latar belakang mereka. Dengan perkembangan pendidikan yang semakin maju, murid berkeperluan khas kini mempunyai peluang yang lebih luas untuk mengikuti pembelajaran bersama murid arus perdana dalam persekitaran pendidikan yang inklusif. Khadijah, ni braille untuk bantu kamu untuk belajar. Sebabkan kamu tak dapat melihat, kamu boleh guna braille ni untuk belajar. Sebagai contoh, murid yang mengalami masalah penglihatan dapat menggunakan tulisan braille untuk mengakses bahan pembelajaran. Tak dapat dengar? Murid yang mengalami masalah pendengaran pula boleh dibantu melalui penggunaan alat bantuan pendengaran, Perkataan gambar sebagai rujukan. Selain itu, murid disleksia dapat dibantu dengan meningkatkan kefahaman mereka dengan menggunakan bahan pembelajaran yang lebih visual dan interaktif. Kekurangan dan kepelbagaian bukanlah menjadi penghalang untuk setiap murid menimba ilmu. Justru, dengan setiap pelajar berhak mendapat pendidikan yang adil, mesra dan juga inklusif. Betul-betul. Tentang hari yang panjang, Kekurangan bukan bermakna tiada peluang. dunia dan temukan banyak tempat-tempat untuk singgah. Sementara Setiap orang mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan yang sama datang. ada mereka yang kamu cinta di dalamnya. Tak usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Daripada pengasingan kepada penyertaan, Urusan perabotan daripada stigma dan wangi-wangian kepada penerimaan. ku serahkan pada Yang mengidap autisma meraih keputusan cemerlang 10A dengan melangkahi pelajaran antara 3 ke 4 jam sehari. Saya rasa gembira lah dapat result yang bagus. Saya tak sangka dapat result macam tu. Rasa gembira lah. Saya nasihatkan jangan study last minute. Di Seremban Negeri Sembilan, Muhammad Nazir Danish Muhammad Khairuddin yang mengidap penyakit tulang rapuh mendapat 11A. Pelajar sekolah menengah Syekh Ahmad ini bercita-cita menjadi seorang jurutera komputer. Buat apa yang kita mampu, kita yang kita rasa kita boleh, dan insyaAllah kalau rezeki itu ada, kita akan dapat kejayaan. Di Alustar Kedah, kekalan fizikal pengidap spinal bifida atau kecacatan hip saraf tidak menghalang Huda Rashidah Rosli dari Sekolah Menengah Agama Darul Saadah meraih keputusan 10A. Selalu belajar kat rumah sendiri, tak pernah belajar kumpulan, jaranglah. Lepas tu bila masuk asrama kena belajar kumpulan lah sebab ramai-ramai. So agak susah sikit lah nak fokus. Kerana setiap perbezaan mempunyai nilainya dan setiap murid mempunyai masa depannya. Tak punya kesibukan.
Ciri-ciri mereka mungkin berbeza, tetapi hak mereka untuk belajar, diterima dan berjaya adalah sama. berbincang